أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Alhamdulillah, yang saya hormati kepada Tuan Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Ashabul Kiram, kepada Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal serta seluruh ahli jawatan kuasa, saf pimpinan surau, dan yang saya hormati lagi raikan tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah yang turut bersama dengan kita pada petang ini. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Dan seterusnya kepada semua sekali tuan-tuan muslimin sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada petang ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk berada bersama di dalam majlis ilmu, dan juga kita berada di dalam bulan yang mulia, yang mana bulan memperingati tentang satu kisah yang sangat agung, yaitu berkaitan dengan Al-Isra wal Mi'raj. Muslimin sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apabila kita berbicara tentang soal Isra dan Mi'raj, beberapa perkara dan pengajaran untuk kita ambil dalam kehidupan kita, selain daripada kita mengetahui perjalanan Isra dan Mi'raj itu berlaku. Setiap tahun kita diperdengarkan dengan kisah Isra dan Mi'raj. Bahkan kita ingat dan boleh hafal di antara surah dan ayat yang khusus Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Di antaranya, muslimin sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra pada ayat yang pertama, yang menjadi dalil yang kuat dan pembuktian terhadap apa yang berlaku kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama pada surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, maha suci Allah yang mana memperjalankan hambanya laila, pada waktu malam, daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina,
yang mana tanah-tanah yang berada di sekitarnya barakna, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Linuriyahu min ayatina, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan kehebatan dan kekuasaan, tandanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kata muslimin sedang jemaat dirahmati Allah, yang pertama daripada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan secara jelas, dan kisah Al-Isra' wal Mi'raj adalah satu bentuk perjalanan yang agung. Kenapa ia menjadi agung para jemaah dirahmati Allah? Kerana Isra' dan Mi'raj itu berlaku, boleh jadi satu keadaan yang tidak dapat difikirkan, digambarkan dengan akal logik pemikiran kita sebagai manusia. Boleh jadi tak boleh nak diterima pakai oleh manusia kita yang biasa, para jemaah dirahmati Allah, tetapi diterima dengan melalui iman kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai fikir dalam keadaan logik, andai fikir dengan mengikut kacamata penilaian kita sebagai manusia, mana mungkin kita akan membuat satu penilaian yang berlaku di dalam tempoh laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, tempoh yang berlaku dengan masa yang singkat, maka Allah memperjalankan hambanya perjalanan bumi dan juga perjalanan langit. Yang dinamakan Al-Isra' adalah perjalanan bumi Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang kita tahu kalau perjalanan itu mengambil masa kurang lebih 1250 km para jemaah sekalian. Itu kiraan kita. Belum tambah lagi dengan kiraan jam. Kalau ikutkan kita, memang satu keadaan tempoh masa yang tidak logik diterima oleh akal pemikiran kita sebagai manusia. Ditambah pula lagi selepas daripada itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kekasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan langit Mi'raj, iaitu naik di Sidratul Muntaha. Jemaah muslimin sidang jemaat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apabila kita menceritakan tentang Mi'raj, bila Nabi naik ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menganugerahkan tentang salat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah berarti kita membayangkan disitulah tempat tinggal duduknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang sebegini kita kena bagi faham supaya apa? Akhirnya tidak menjadikan hari ini umat manusia yang beragama Islam mula menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bertempat pada tempat yang tersebut, sedangkan Allah tidak bertempat di tempat yang khusus. Allah tidak di langit, Allah tidak di bumi, dan Allah tidak berada di mana-mana sekalipun tempat-tempat yang kita bayangkan dalam pemikiran kita. Muslimin sidang jemaat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam masa yang sama, ia menjadi satu perjalanan yang agung kerana antaranya yang pertama ialah berkaitan dengan nak membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu permulaan pada surah Al-Isra' ayat yang pertama, Allah memulakan dengan kalimah subhanallazi, yang biasa kita berzikir selepas daripada solat, kalimah subhanallah. Apakah arti yang digunakan pada kalimah subhanallah tersebut? Iaitu kita gunakan apabila melihat sesuatu perkara yang takjub, subhanallah. Melihat perkara yang mungkin kita nampak kalau hari ini sebut wow para jemaah sekalian, kita nampak wow, nampak menarik dan sebagainya. Maka selain daripada alhamdulillah, kalimah subhanallah yang digunakan untuk sesuatu perkara yang takjub. Jadi kisah Isra' wal Mi'raj ini memulakan dengan subhanallazi, menunjukkan bahawasanya itulah tentang satu kisah perjalanan yang takjub. Takjub iaitu kita tak boleh fikir, oh maknanya dalam tempoh masa sekian-sekian. Tetapi untuk apa dia? Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kehebatan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Daripada pengajaran tersebut, kisah ni tiap tahun kita dengar para jemaah sekalian, dalam perjalanan ketika mana Al-Isra' Nabi sebelum bertemu dengan perjalanan langit, ketika Nabi berada di perjalanan bumi, ketika itu bagaimana malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan kepada baginda Nabi SAW untuk singgah di beberapa tempat, 3 tempat untuk melakukan solat sunat 2 rakaat. Di antaranya para jemaah rahmati Allah, satu tempat yang bernama Taibah ataupun hari ini dinamakan sebagai Madinatul Munawwarah, iaitu tempat penghijrahan baginda Nabi SAW. Dan di antara selepas daripada itu, maka berjalanlah lagi, maka sampai di satu tempat yang bernama Bukit Tur Sina, di mana tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Dan seterusnya pun pada 2 rakaat berikutnya Nabi berjalan dan bertemu di satu tempat yang bernama Baitul Laham, tempat mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Para jemaah rahmati Allah, dan muslimin sidang jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, maka dalam perjalanan tersebut termasuklah dengan mi'rajnya Nabi yang akhirnya sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita pun biasa dengar tentang beberapa keadaan yang ditunjukkan kepada Nabi SAW. Di antara keadaan yang sangat berat dan sangat berkait dengan Al-Isra' wal Mi'raj, ketika mana Nabi SAW diperlihatkan dengan satu golongan, dengan satu kelompok, yang mana kelompok ini menghantukkan kepala mereka sendiri di bahagian batu yang keras, lalu dijadikan elok semula kepala mereka, para jemaah sekalian, dan diulang untuk kali yang berikutnya. Maka Allah kembalikan ia dalam keadaan yang baik semula, dan bila dah elok diulang lagi sekali, peristiwa keadaan itu berulang kali. Dan ketika Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah gambaran kepada golongan manusia yang sedemikian ini? Maka Jibril beritahu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, inilah gambaran, inilah keadaan kepada mereka-mereka yang berat kepalanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam arti kata beratnya untuk menjaga solat yang fardu dalam kehidupan mereka. Para jemaah sekalian, bila ada dengan perkara ini yang Nabi lihatkan, berkaitan rentetan daripada itu juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perintah solat. Dan akhirnya bila Nabi terima dengan perintah solat tersebut, maka Nabi turun untuk menyampaikan kepada kaum penduduk Mekah pada ketika itu. Para jemaah sekalian, bila Nabi berkumpul, Nabi ingin menyampaikan apa yang Nabi terima. Nabi mengatakan, aku telah bertemu dengan Tuhanku, telah bertemu dengan Allah. Di dalam tempoh malam tersebut, aku terima dengan satu anugerah untuk salat fardu, untuk sama-sama kita tunaikan. Yang asal ramai yang memeluk Islam, ramai yang berada dalam keadaan Islam, ramai di antara mereka yang murtad keluar daripada Islam apabila mendengar dengan kisah Nabi tersebut. Mereka kerana apa? Kerana mereka hanya memikirkan untuk fikiran akal sebagai manusia kita biasa, para jemaah sekalian. Hanya memikirkan mengikut akal logik, mengatakan mana boleh ia berlaku dalam satu tempoh masa yang sangat singkat. Sedangkan daripada Masjidil Haram Makkah ila Masjidil Aqsa di Palestin, para jemaah sekalian, memakan masa yang sangat lama. Ditambah pula naik bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, para jemaah sekalian. Maka ada di antara kalangan mereka yang murtad, ada di antara kalangan mereka ramai yang tidak membenarkan apa yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ramai-ramai tersebut yang menentang dengan apa yang Nabi cerita, ramai yang tidak terima. Maka ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar, dan saat itu juga digelar sebagai As-Siddiq, yang bermaksud membenarkan. Para jemaah sekalian, inilah dia salah seorang sahabat Abu Bakar yang ia mengatakan, sekalipun apa keadaan yang berlaku kepada Nabi, bagaimana kisah perjalanan hidup yang dilalui oleh Nabi, aku
tak membenarkan sepanjang apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu satu gelaran yang mulia, iaitu As-Siddiq, diberikan kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu muslimin sedang jemaat rahmati Allah sekalian, kita nampak dalam kronologi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini menunjukkan pertama sekali iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup bukan soal apa yang Allah beri dengan akal pemikiran. Kalaulah hidup semua benda apa yang Allah beri yang ditakdirkan itu melalui akal pemikiran kita sebagai manusia yang biasa, kita akan terbatas pemikiran kita para jemaah sekalian. Contoh mudah para jemaah rahmati Allah, kecanggihan, kemudahan yang ada zaman hari ini. Siapa sangka kita boleh mikir daripada akal pemikiran kita sampai tahap hari ini kemajuan. Tak lama lagi sekarang dah masuk era zaman AI para jemaah sekalian. Apa-apa cakap dia semua boleh keluar para jemaah rahmati Allah. Zaman hari ini pun zaman kerja yang dah tak ramai menggunakan kuasa ataupun tenaga fizikal manusia. Yang guna apa? Banyak pada mesin. Kedai-kedai makan dah mula hantar meja makanan order, mesin yang hantar para jemaah sekalian. Iaitu kaedah mengurangkan pekerja dan mengurangkan cut kos perbelanjaan perniagaan para jemaah rahmati Allah. Di gudang-gudang yang kita nampak, lihat hari ini berapa banyak yang kita pun tak sangka zaman hari ini boleh jadi sampai tahap tu para jemaah sekalian. Kalau ada masa boleh tengok dalam Alibaba para jemaah rahmati Allah, bagaimana proses yang berlaku daripada awal dalam bahagian kilang runcit dalam kilang gudangnya para jemaah sekalian dilakukan oleh mesin para jemaah rahmati Allah. Laluan dia, waktu dia masuk kat bahagian barang, dia boleh angkat, dia boleh tarik keluar, dan boleh bawa kepada bahagian-bahagian yang tertentu para jemaah sekalian. Jadi nak sebut benda ni kita pun tak terfikir para jemaah rahmati Allah. Tapi nak sebutnya jauh beza, lebih hebat dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari sudut iman, imanlah yang membenarkan tentang peristiwa tersebut. Orang yang ada iman dalam hati, aku membenarkan. Kerana apa? Aku tak nampak, walaupun tak nampak perkara tersebut. Walaupun hari ini kita banyak dah cerita tiap tahun para jemaah sekalian. Ibaratnya contoh, kalau orang niaga dia nak tanya bukti. Ada bukti ke yang duk cakap gini-gini? Bukti ada. Kalau kita nak sebut itu, bukti tak ada secara fizikal, tapi buktinya dalam Quran para jemaah sekalian. Itulah yang nama iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab Al-Quran yang telah Allah turunkan. Bukan sekadar yang kita nampak bila beriman pada Quran tu, banyak Quran itu yang kita nampak adalah luaran naskah Al-Quran tersebut. Tetapi yang iman kepada kitab Al-Quran di mana isi yang berada di dalam Al-Quran tersebut para jemaah sekalian. Beriman kepada Rasul, bagaimana yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asalkan kita tahu kisah tersebut dan diulang-ulang kisah apa yang berlaku tersebut, maka wajib kita sebagai seorang yang beragama Islam dan beriman wajib mempercayai tanpa mempertikaikan para jemaah sekalian. Sebab hari ini ada orang mempertikai. Dia mempertikai, kalau begitu macam mana agaknya Ustaz? Dalam tempoh satu masa tu, sebelum tu Nabi dibelah dadanya para jemaah sekalian. Dibelah dadanya, dicucikan hatinya para jemaah rahmati Allah. Kerana apa? Nak menerima dengan satu perkara yang hebat daripada Allah, nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia nak fikir perjalanan tu macam mana kaedah gaya pembedahan itu berlaku. Sebab apa? Dia duk nampak macam pembedahan hospital kita hari ini. Itu masalah dia para jemaah sekalian. Tambah pula hari ini keadaan ada setengah pahaman yang akhirnya seperti saya sebutkan sebentar tadi. Akhirnya dia menempatkan Allah Subhanahu wa taala itu berada di langit yang ada di Sidratul Muntaha para jemaah sekalian. Seolah-olah Allah bertempat, kedudukannya berada di situ. Dan bila dia nampak begitu, akhirnya ia mula akan menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dia? Dia akan mula menjisimkan bagaimana keadaan bila Allah duduk berada di langit tersebut, bagaimana keadaan bentuknya, bagaimana keadaan rupanya dan sebagainya. Sedangkan ini
Ini semua perkara-perkara yang terbatas dari sudut akal pemikiran kita sebagai manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan muslimin sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, iaitu melambangkan satu ketaatan sebagai jiwa seorang hamba kepada pencipta. Para jemaah sekalian, ketaatan jiwa seorang hamba kepada pencipta, yang mana kita tahu baginda Nabi SAW boleh dah andai kata nak minta direct terus, buat apa nak susah payah Masjidil Haram sampai Masjid Al-Aqsa, dari Masjid Al-Aqsa barulah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja andai Nabi minta direct daripada Masjidil Haram terus naik para jemaah sekalian. Tetapi nak menunjukkan bila ia mana satu perintah dari Allah untuk merawat hati Nabi di dalam kesedihan. Sebelum daripada yang berlaku, kita biasa dengar para jemaah sekalian, kematian isterinya yang tercinta dan bapa saudaranya yang dikasihi, Abu Talib dan juga Khadijah radhiyallahu anha. Para jemaah sekalian, Allah nak bagi gembira hati Nabi. Bila Allah nak bagi gembira hati Nabi, perintah kepada Jibril alaihi salam, bawa Nabi pergi berjalan. Para jemaah sekalian, bawa berjalan, dan bawalah binatang buruk ini yang ada bersama-sama dengan ini untuk bawa Nabi berjalan dalam tempoh masa tersebut. Para jemaah dirahmati Allah, sampai Jibril bagi tahu kepada Nabi, Nabi tidak membantah, bahkan Nabi ikut sajalah perjalanan itu dari Masjidil Haram sampai Masjid Al-Aqsa dan dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Para jemaah sekalian, itu yang kedua, iaitu sejauh mana ketaatan nilai hamba kita dalam kehidupan hari ini. Yang ketiga, yang paling besar muslimin sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan kisah dalam Isra wal Mi'raj yang diceritakan ini minal masjid ilal masjid. Para jemaah sekalian, bermakna hari ini dalam kehidupan kita, cuba kita menjadikan di antara salah satu healing tempat kita adalah masjid. Para jemaah dirahmati Allah, ataupun rumah Allah Subhanahu wa taala. Hati kita rasa resah dan gelisah. Para jemaah sekalian, datanglah masjid, datanglah surau, waktu apa pun tak kisah. Para jemaah sekalian, duduklah seketika dalam masjid, duduklah seketika di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, kerana di dalamnya itu ada keberkatan, di dalamnya itu ada ketenangan yang berbeza. Para jemaah dirahmati Allah, sebab tu kadang bila kuliah para jemaah sekalian, sedap setengah orang datang, tenang sungguh. Para jemaah sekalian, tenang sampai tak tersedar habis dah rupa-rupanya. Para jemaah sekalian, nak menunjukkan tenang sungguh majlis ilmu, tenang sungguh rumah Allah. Tak apalah para jemaah sekalian, bagi kita datang pun kira alhamdulillah. Para jemaah dirahmati Allah, jadi nak sebutnya minal masjid ilal masjid, iaitu tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dalam kehidupan kita. Dan termasuklah kalau cerita yang panjang lagi, barakna haulahu, iaitu tanah-tanah yang berada di sekelilingnya, iaitu tanah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di keliling Masjid Al-Aqsa, iaitu Jordan di Palestin. Para jemaah dirahmati Allah, sebab itu sehingga hari ini tanah-tanah yang berada di sekitarnya, di Jordan, Syria, Palestin, para jemaah sekalian, menjadi rebutan terhadap pihak musuh Islam. Kerana apa? Mereka melihat sejarah yang hebat berlaku dalam kegemilangan Islam. Para jemaah dirahmati Allah, yang mana di Masjid Al-Aqsa sekalipun, para jemaah sekalian, yang mana tempat itu banyaknya para nabi, para anbiya salihin yang mereka berada di sekitar-sekitarnya, mereka yang hadir menuntut ilmu, mereka yang meninggal di sekitarnya itu. Para jemaah dirahmati Allah, maka sebab itu ini juga di antara satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita sama-sama usaha sebaik mungkin dapat memelihara tempat yang di sekitarnya. Muslimin sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Moga-moga dengan Al-Isra wal Mi'raj ini, yang mana sedikit sebanyak dapat memberikan peringatan kepada kita sebagai hamba, dan tanggungjawab kita sebagai hamba, dan juga keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sekadar itu daripada saya, yang baik dari Allah, yang lemah dan kurang pada diri saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.